Tuan-tuan dan puan-puan, kini mereka muncul di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Mereka adalah keluarga dari Republik Czech. Seramai 20 orang mereka tiba bersama-sama. Ya, betul. Sebuah keluarga besar Czech yang terdiri daripada 20 orang serentak menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Daripada nenek hinggalah cucu-cucu yang berusia belasan tahun, 3 generasi ini memulakan perjalanan yang tidak dijangka potensinya. Pengembaraan ini kini menggemparkan seluruh Eropah. Perkara yang lebih mengejutkan ialah apa yang berlaku selepas mereka kembali ke Czech. Barisan panjang orang Czech berambut perang dan bermata biru mula beratur di Pasar Raya Borova, sebutan Czech bagi Formosa di Prague. Meja pemeriksaan imigresen KLIA setiap hari dibanjiri ribuan pelancong Eropah. Apakah yang telah berlaku kepada keluarga seramai 20 orang ini? Bagaimanakah percutian 2 minggu ke Malaysia mengubah seluruh keluarga mereka dan mencetuskan demam Malaysia di Eropah, kisah yang sukar dipercayai dan penuh impak ini akan bermula sekarang. Sebelum itu, jika Anda boleh menekan butang suka dan langgan, ia akan banyak membantu untuk kami memperkenalkan lebih banyak kisah tentang Malaysia. Hai semua, saya Aina menjalani kehidupan pejabat yang sibuk di Prague, Republik Czech. Malam itu selepas pulang dari kerja, saya duduk di sofa sambil melihat telefon bimbit. Sebuah video pendek yang tidak sengaja saya tatal muncul di skrin. Ia adalah pandangan malam Bandar Kuala Lumpur. Dalam video itu seorang wanita berlari sendirian pada jam 12:30 malam. Dia berlari dengan santai sambil mendengar musik melalui fon kepala, kelihatan sangat biasa. Pada mulanya saya tidak percaya kerana ini adalah pemandangan yang sukar dibayangkan di Eropah. Di Prague selepas jam 11 malam, tidak digalakkan untuk wanita keluar bersendirian. Ibu bapa saya juga sentiasa mengingatkan saya untuk berhati-hati. Saya sendiri sudah terbiasa menaiki taksi lewat malam. Tetapi keadaan dalam video itu berbeza sama sekali. Lampu jalan terang benderang, setiap kedai serbaneka menyala terang. Selain wanita yang berjoging itu, terdapat juga orang yang berjalan-jalan menunggang basikal, berinteraksi secara semula, jadi seolah-olah waktu malam itu sama bertenaganya dengan siang hari. Saya membaca kandungannya. Ia mengatakan bahawa di Malaysia Anda boleh makan nasi lemak panas dari kedai serbaneka walaupun pada awal pagi. Ada juga yang mengatakan kedai yang dibuka 24 jam boleh didapati di mana-mana dan Anda boleh memesan makanan pada lewat malam. Saya terfikir, adakah benar-benar ada negara seperti itu? Rasa ingin tahu muncul, jadi saya menghantar video itu ke dalam kumpulan sembang keluarga kami. Keluarga kami adalah keluarga besar, 3 generasi bermula dari datuk dan nenek, ditambah dengan ibu bapa, keluarga bapa, saudara, dan keluarga ibu saudara, keseluruhannya lebih daripada 20 orang. Oleh kerana kami sering berkumpul semasa perayaan atau hujung minggu, kumpulan sembang keluarga sentiasa aktif. Sebaik sahaja video itu dihantar, tindak balas segera datang. Orang pertama yang bertindak balas ialah sepupu saya yang berusia 16 tahun. Oleh kerana dia adalah peminat tegar drama bersiri Asia, dia sangat berminat dengan Malaysia. Dia bertanya sama ada video itu benar. Saya menjawab bahawa saya juga tidak pasti. Malam itu ahli keluarga berkumpul di rumah nenek. Asalnya untuk persiapan hari jadi datuk, tetapi perbualan secara semula jadi beralih kepada topik Malaysia. Generasi ibu bapa saya yang berusia 66 mergaan agak ragu-ragu. Ini kerana mereka mempunyai tanggapan kuat bahawa negara-negara Asia adalah negara membangun dan mereka bimbang akan bahaya. Tetapi generasi muda berbeza. Sepupu-sepupu suka mendengar musik pop Asia. Bapa saudara saya menggunakan produk elektronik keluaran Asia. Manakala kakak saya membeli produk penjagaan kulit Malaysia melalui pembelian terus dari luar negara. Malaysia telah lebih dekat dalam kehidupan kami daripada yang kami sangka. Tiba-tiba datuk bersuara. Beliau berkata kos sara hidup di Czech kebelakangan ini terlalu tinggi dan kos perjalanan dalam Eropah sendiri juga mahal. Bapa saudara saya mencari harga tiket kapal terbang di internet dan terkejut mendapati harga tiket ke Malaysia hampir sama dengan harga ke Sepanyol atau Itali. Selepas menyemak kos penginapan dan makanan, ia lebih mengejutkan. Harga hotel di Kuala Lumpur lebih murah daripada di Prague atau Rome. Harga makanan di restoran juga berpatutan, dan kos pengangkutan awam adalah separuh daripada standar Eropah. Dari segi ekonomi, melancong ke Malaysia tidak akan membebankan. Nenek kemudian mencadangkan. Dia berkata, apa kata kita pergi bersama-sama? Sudah lebih 20 tahun keluarga kami tidak melancong bersama. Selepas sepupu-sepupu masih kecil, masing-masing sibuk dan tiada peluang untuk berkumpul. Menggerakkan 20 orang serentak bukanlah perkara mudah.
Menyelaras jadwal menjadi masalah dan menempah 20 tiket kapal terbang sekaligus juga sukar. Tetapi ahli keluarga sangat proaktif. Masing-masing menyesuaikan cuti, meminta cuti dari sekolah dan menyelaraskan jadwal. Kami bersiap selama 2 bulan. Semakin banyak kami mengetahui tentang Malaysia, semakin banyak perkara mengejutkan yang kami temui. Kelajuan internet, antara yang terpantas di dunia, sistem pengangkutan awam yang sangat maju, sistem kesihatan yang canggih, dan banyak lagi. Tetapi saya masih ragu-ragu. Maklumat yang tersebar di internet mungkin dilebih-lebihkan. Saya fikir saya perlu melihat sendiri untuk mengetahuinya. Malam sebelum berlepas saya tidak dapat tidur. Daripada teruja saya lebih bimbang. Bolehkah keluarga besar seramai 20 orang melancong dengan selamat di negara asing? Adakah tidak mengapa jika kami tidak tahu bahasanya? Bolehkah datuk dan nenek menahan penerbangan yang panjang? Tetapi pada masa yang sama, saya juga teruja. Saya ingin melihat sendiri, sama ada jalan waktu malam dalam video itu benar-benar selamat. Saya juga ingin merasai sendiri sama ada kedai serbaneka 24 jam itu benar-benar semudah itu. Paling penting hakikat bahawa seluruh keluarga pergi melancong bersama adalah sangat istimewa. Dan begitulah kami ber-20 menaiki pesawat menuju ke Malaysia. Pada masa itu saya tidak tahu bahawa perjalanan ini akan mengubah nasib keluarga kami. Saat kami tiba di Kelia, ia kekal tidak dapat dilupakan hingga kini. Laluan dari pesawat ke Dewan Ketibaan berbeza daripada yang dijangka. Seluruh siling adalah skrin gergasi memaparkan pemandangan indah Malaysia. Ia terasa seperti berjalan di tengah alam semula jadi. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, perkara yang paling mengejutkan saya ialah masa menunggu. Walaupun ada 20 orang, kami hanya mengambil masa kurang daripada 30 menit. Terdapat banyak pintu imigresen automatik e-gate yang dipasang. Hanya perlu mengimbas pasport dan wajah dan kami boleh lalu dengan segera. Datuk dibantu oleh kaki tangan untuk melepasi imigresen. Di tempat pengambilan bagasi saya terkejut lagi. Bagasi kami telah dikumpulkan di satu tempat. Kami tidak perlu menunggu lama di tepi tali sawat. Kaki tangan menjelaskan bahawa bagasi tempahan berkumpulan akan diasingkan secara automatik. Sungguh menakjubkan betapa cekapnya sistem lapangan terbang. Dari lapangan terbang ke hotel kami menaiki Kelia Express. Setelah turun ke tingkat bawah, tanah platform yang bersih muncul. Kereta api tiba dengan cepat dengan selang waktu kurang daripada 10 menit. Kereta api itu lebih mengejutkan. Setiap tempat duduk mempunyai port pengecasan dan wifi percuma disediakan. Walaupun bergerak pada kelajuan lebih 100 km, rangkaian telefon bimbit tidak terputus. Pemandangan di luar tingkap membuatkan semua orang kagum. Bangunan pencakar langit tersergam indah dan ruang hijau diatur secara harmoni. Sebuah sungai yang dipanggil Sungai Klang merentasi bandar dengan taman dan laluan basikal memanjang di sepanjang tepinya. Perancangan bandar yang sistematik itu jelas kelihatan. Setelah tiba di KL Sentral, kami menaiki teksi. Pemandu teksi bercakap sedikit bahasa Inggris, tetapi tidak begitu fasih. Namun tablet yang dipasang di dalam kereta boleh melakukan terjemahan masa nyata. Saya bercakap dalam bahasa Inggris, ia akan bertukar kepada bahasa Melayu. Pemandu teksi menjawab dalam bahasa Melayu dan ia akan diterjemahkan semula kepada bahasa Inggris. Terima kasih kepada sistem ini, kami dapat berbual dengan mudah. Kami tiba di hotel sekitar jam 10 malam. Selepas mendaftar masuk dan meletakkan bagasi di bilik, sepupu saya yang berusia 15 tahun berkata dia lapar. Saya bimbang sama ada masih ada restoran yang dibuka pada waktu ini. Kaki tangan meja depan mengesyorkan kedai serbaneka mengatakan ia dibuka 24 jam dan menjual makanan panas. Saya pergi ke kedai serbaneka berhampiran hotel dengan sedikit rasa ragu-ragu. Ia adalah kedai serbaneka seperti yang dilihat dalam video itu. Walaupun sudah melepasi jam 11 malam, ia terang benderang dan pelanggan keluar masuk. Apabila masuk, pelbagai makanan seperti nasi lemak, bungkus sandwich, roti canai segera, dan mie segera tersusun rapi. Kaki tangan dengan mesra menunjukkan cara menggunakan ketuhar gelombang mikro. Kami boleh memanaskan makanan dan makan di meja di dalam kedai. Sepupu-sepupu memilih nasi lemak dan mie segera, dan saya memilih nasi ayam. Harganya juga sangat berpatutan, sekitar RM5 hingga RM10. Selepas merasainya, saya lebih terkejut. Kualiti makanan kedai serbaneka sangat baik, seperti baru dimasak. Lauk pauk juga segar. Sepupu-sepupu terus memuji keenakannya sambil mengangkat ibu jari. Nenek juga berkata ia bersih dan mudah. Selepas keluar dari kedai serbaneka, saya melihat sekeliling. Sudah hampir jam 12 tengah malam. Jalan masih dipenuhi orang yang lalu lalang. Orang berjoging, menunggang basikal, pasangan berjalan-jalan, semuanya muncul secara semula jadi.
Lampu jalan terang dan kamera pengawasan dipasang di mana-mana menjamin keselamatan. Sepupu-sepupu berkata mereka mahu berjalan-jalan lagi. Walaupun ibu bapa kelihatan bimbang, saya teringat jaminan kaki tangan meja depan bahwa kawasan ini sangat selamat. Akhirnya kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel selama kira-kira 30 menit. Ini adalah pengalaman yang luar biasa. Saya tidak berasa tidak selamat langsung semasa berjalan pada waktu malam. Sebaliknya ia terasa sangat bebas. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat dibayangkan di Czech. Orang ramai duduk berehat di bangku taman. Di hadapan kedai serbaneka golongan muda berbual sambil minum. Dalam perjalanan pulang ke hotel, semua orang mempunyai pemikiran yang sama. Malaysia sememangnya sebuah negara yang berbeza. Ia melebihi jangkaan sejak hari pertama. Saya bangun awal pada hari kedua kerana masih belum menyesuaikan diri dengan perbezaan masa. Mata saya terbuka pada jam 5 pagi. Saya melihat keluar tingkap. Sudah ada orang di jalanan, orang bersenam dan orang pergi bekerja. Bandar itu sedang bangkit. Datuk juga bangun awal. Kami memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar hotel. Udara pagi terasa segar. Semasa berjalan sebuah taman kecil muncul. Terdapat warga emas berkumpul di sana untuk bersenam. Datuk melihat dengan penuh minat. Seorang warga emas datang dan menegur. Walaupun dia tidak boleh berbahasa Inggris, dia menggunakan bahasa badan untuk menjemput kami bersenam bersama. Hari itu kami memutuskan untuk menaiki MRT transit aliran massa untuk bersiar-siar di bandar. Oleh kerana 20 orang bergerak bersama MRT, lebih cekap daripada menaiki beberapa buah teksi. Kami berjalan ke stesen terdekat dengan hotel. Pintu masuk mudah ditemui. Papan tanda besar dan peta panduan dipasang di mana-mana. Sebaik sahaja memasuki stesen MRT, saya terkejut. Ia jauh lebih bersih daripada yang disangka. Lantai berkilat dan dinding bersih. Paling penting, tidak ada bau yang tidak menyenangkan sama sekali. Stesen kereta api bawah tanah lama di Eropah semuanya mempunyai bau yang tersendiri, tetapi di sini tiada sama sekali. Membeli kad pengangkutan juga mudah. Terdapat beberapa mesin tiket automatik. Mengikut arahan di skrin kami dapat membeli dengan mudah. Kami mengisi nilai kad untuk 20 orang dengan pantas. Setelah turun ke platform, pintu platform dipasang untuk keselamatan. Papan tanda elektronik menunjukkan dengan tepat bila kereta api seterusnya akan tiba. Ia menunjukkan 2 minit 30 saat lagi. Kereta api benar-benar tiba tepat pada masanya. Bahagian dalam kereta api juga mengejutkan. Susunan tempat duduk sangat cekap. Pemegang diatur pada ketinggian yang berbeza, jadi kanak-kanak hingga dewasa boleh memegangnya dengan mudah. Terdapat tempat duduk, keutamaan dan majoriti penumpang mengosongkan tempat itu. Apabila nenek mahu duduk, seorang pemuda segera bangun memberi tempat duduk. Rangkaian internet di dalam MRT juga lancar. Sepupu-sepupu berasa ingin tahu melihat telefon bimbit mereka. Sungguh menakjubkan bahawa komunikasi boleh lancar di bawah tanah yang begitu dalam. Di Eropah sukar untuk mengharapkan dapat melayari internet di kereta api bawah tanah. Kami tiba di tempat yang dipanggil Bukit Bintang. Kami mendengar bahawa ia adalah jalan yang terkenal dengan membeli belah dan makanan. Sebaik sahaja keluar, kami dapat merasakan suasana yang meriah. Walaupun hujung minggu dan ramai orang, ia terasa lebih bertenaga daripada sesak. Semasa berjalan di jalanan, kami berhenti di hadapan sebuah restoran Malaysia. Menu mempunyai gambar besar dan disertakan penerangan dalam bahasa Inggris. Satu hidangan yang dipanggil nasi ayam Hainan menarik perhatian saya. Ia adalah hidangan ayam panggang, rebus beberapa jenis sayuran, dan nasi yang dihidangkan bersama. Ia kelihatan sangat mewah. Kami masuk ke restoran. Tuan punya kelihatan terkejut sedikit apabila 20 orang masuk serentak, tetapi dia cepat-cepat mengatur tempat duduk untuk kami. Dia menggabungkan 2 meja supaya semua orang boleh duduk bersama. Pesanan dibuat menggunakan tablet. Setiap menu mempunyai gambar dan penerangan, jadi mudah untuk memilih. Apabila makanan tiba, semua orang kagum. Ia kaya dengan warna. Ayam yang keemasan dan sayuran hijau disusun secara harmoni. Rasanya juga hebat. Sambal yang pedas manis sangat mengesankan. Nenek berkata, sayur-sayuran sangat segar dan sedap, dan dia sangat berpuas hati. Semasa makan, tuan punya datang dan menghidangkan kami air limau ais tradisional Malaysia sebagai servis. Dia bermaksud berterima kasih kerana ramai pelanggan asing datang. Perhatian yang hangat itu menyentuh hati. Semasa membayar, kami terkejut lagi. 20 orang makan sehingga kenyang, tetapi jumlah keseluruhannya lebih murah daripada yang disangka. Purata setiap orang adalah kira-kira RM15, yaitu kira-kira €5. Selepas makan, kami berjalan-jalan di jalanan lagi.
Terdapat banyak kedai menjual produk penjagaan diri. Kakak saya berminat dan masuk ke salah satu kedai. Kaki tangan menjelaskan kepada kami dalam bahasa Inggris dan menawarkan sampel untuk kami coba. Harganya berpatutan dan kualitinya kelihatan sangat baik. Menjelang malam kami bersiap untuk pulang ke hotel. Sepupu-sepupu enggan pulang kelihatan seperti mahu berjalan-jalan lagi. Hari itu terasa terlalu singkat. Dalam perjalanan pulang menaiki MRT semua orang letih tetapi wajah mereka ceria. Hari pertama di Malaysia melebihi jangkaan. Pada hari ketiga sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Sepupu saya yang berusia 14 tahun kehilangan telefon bimbitnya di MRT. Dia sadar bahwa dia terlupa teleponnya di tempat duduk ketika dia bangun. Ibu bapa sangat panik. Mereka tahu sukar untuk mendapatkan semula telepon yang hilang di luar negara. Kami pergi ke pejabat stesen dan menerangkan keadaan kepada kaki tangan. Dia bertindak dengan tenang. Dia bertanya laluan mana dan arah kereta api mana dan segera memasukkannya ke dalam sistem. Sungguh menakjubkan dalam masa kurang daripada 10 minit kami menerima panggilan. Kaki tangan stesen seterusnya telah menemui telefon bimbit itu di tempat duduk. Kaki tangan membimbing kami bahawa kami boleh mendapatkannya di stesen berikutnya. Apabila kami tiba di stesen seterusnya, telefon bimbit itu disimpan di pejabat stesen. Hanya melalui proses mudah mengesahkan identiti, ia segera dikembalikan. Sepupu saya sangat gembira dan ibu bapa juga berasa lega. Perkara yang lebih mengejutkan ialah apa yang berlaku seterusnya. Kaki tangan itu tersenyum dan berkata, perkara seperti ini sering berlaku. Dia menjelaskan bahawa sistem pusat barangan hilang dan dijumpai sangat lengkap jadi majoriti barang yang hilang dapat ditemui semula. Malah di satu sisi, pejabat stesen terdapat payung beg dompet dan lain-lain yang tidak dituntut tersusun dan disimpan. Kewujudan sistem seperti itu sendiri sudah menakjubkan. Malam itu satu lagi kebimbangan timbul. Kakak saya seorang vegetarian. Kami kemudian baru sedar bahawa banyak hidangan Malaysia menggunakan daging atau makanan laut. Kami bimbang sukar untuk mencari restoran. Tetapi, setelah mencari terdapat lebih banyak restoran vegetarian daripada yang disangka. Kami pergi ke sebuah restoran makanan, sayur-sayuran restoran vegetarian yang mengubah suai hidangan vegetarian tradisional secara moden. Sebaik sahaja masuk bau sayuran yang samar-samar tercium. Hiasan kayu mewujudkan suasana yang tenang. Makanan hanya dibuat daripada bahan berasaskan tumbuhan, tetapi rasanya kaya. Terdapat hidangan yang dibuat daripada cendawan hidangan tauhu dan pelbagai hidangan sayur-sayuran liar. Jenisnya banyak. Kakak saya sangat berpuas hati. Dia berkata bahawa sukar untuk mencari restoran vegetarian yang bagus di Eropah dan sungguh menakjubkan dapat menikmati hidangan vegetarian yang begitu hebat di Malaysia. Ahli keluarga yang bukan vegetarian juga makan dengan gembira. Ia adalah rasa yang sihat dan bersih. Selepas makan kami memutuskan untuk pergi ke Menara Berkembar Petronas KLCC. Sungguh menakjubkan bahawa pencakar langit seperti ini wujud di tengah bandar Kuala Lumpur. Kami menaiki lift laju. Pemandangan malam di luar tingkap sangat indah. Seluruh bandar berkelip dengan cahaya. Setelah tiba di dek pemerhatian, ia adalah kaca di keempat-empat sisi, jadi kami dapat melihat Kuala Lumpur 360 darjah. Sungai Klang merentasi bandar dan bangunan pencakar langit menjulang tinggi seperti hutan. Di kejauhan kami masih dapat melihat pergunungan. Pemandangan semula jadi di sekeliling bandar besar itu sangat mengesankan. Datuk sangat kagum. Beliau berkata perancangan bandar benar-benar dilakukan dengan baik. Beliau berkata ini adalah kali pertama beliau melihat sebuah bandar yang dapat mengimbangi pembangunan dan pemeliharaan dengan begitu baik. Malah seni bina moden rumah ibadat tradisional dan alam semula jadi Kuala Lumpur berintegrasi secara harmoni. Selepas keluar dari dek pemerhatian kami berjalan di sekitar kawasan itu dan menemui sebuah kedai teh yang kecil. Sungguh istimewa bahawa rumah teh seperti itu wujud di dalam pencakar langit. Kami masuk dan memesan teh. Menu teh tradisional mempunyai banyak jenis. Kaki tangan memperkenalkan ciri-ciri pelbagai jenis teh kepada kami. Kami memesan teh oolong tie guan yin dan teh bunga. Kami berkongsi dan minum. Sambil minum teh kami melihat keluar tingkap. Semakin larut malam semakin jelas cahaya bandar. Masa di mana kami minum teh bersama keluarga dan menikmati pemandangan malam di kedai teh yang sunyi ini sangat damai. Saya fikir saat-saat ini yang terkumpul membentuk kenangan perjalanan. Malam itu kami kembali ke hotel dan mengadakan pertemuan keluarga. Masing-masing bercerita tentang perasaan mereka terhadap perjalanan setakat ini. Tindak balas semua orang sangat memuaskan. Terutamanya nenek dia, berkata dia tersentuh dengan keramahan orang Malaysia. Setiap kali kami bertanya arah mereka akan menunjukkan dengan mesra
dan mereka akan sedaya upaya membantu dalam keadaan sukar. Pada pagi hari keempat, kami memutuskan untuk menjalani pengalaman istimewa pakaian tradisional Malaysia. Kami mendapat maklumat bahawa terdapat banyak kedai sewa baju kebaya Nyonya di Melaka. Seluruh keluarga memakai pakaian tradisional pasti akan menjadi menyeronokkan. Apabila tiba di Jalan Jongker Melaka, kami merasakan masa seolah-olah terhenti. Bangunan tradisional tersusun di sepanjang lorong dan tangga sempit, tanglung merah bergantungan. Sungguh menakjubkan bahawa ruang seperti ini wujud di luar bandar moden. Walaupun rumah-rumah itu lama, semuanya dijaga dengan baik. Kami masuk ke kedai sewa pakaian tradisional. Beratus-ratus baju kebaya dan baju Melayu digantung mengikut warna dan gaya. Kaki tangan mengesyorkan warna dan reka bentuk yang sesuai untuk setiap orang. Dia mengesyorkan ungu lembut dan elegan untuk nenek, baju Melayu biru tua yang tenang untuk datuk, dan memilih gaya yang berwarna-warni untuk sepupu-sepupu. Kami mengambil masa yang lebih lama untuk menukar pakaian daripada yang disangka. Baju kebaya memerlukan teknik pemakaian dan kaki tangan membantu satu persatu. Apabila semua orang memakai pakaian tradisional dan berdiri di hadapan cermin, kami kagum. Penampilan kami benar-benar berbeza daripada biasa. Potongan kebaya yang elegan dan ketampanan baju Melayu menjadikan semua orang kelihatan seperti orang lain. Nenek kelihatan sangat cantik, wajahnya penuh senyuman. Berpakaian tradisional kami berjalan di jalanan Melaka. Semasa berjalan ke atas tangga, sebuah dek pemerhatian muncul di mana kami dapat melihat bandar bukit dan pemandangan laut di kejauhan dengan sekilas pandang. Kami mengambil gambar keluarga di sana. Latar belakang tanglung merah tradisional dan pemandangan laut di kejauhan sangat istimewa. Semasa bergambar, pelancong lain juga menunjukkan minat. Keluarga besar seramai 20 orang yang semuanya memakai pakaian tradisional kelihatan sangat menarik perhatian. Beberapa orang meminta untuk bergambar bersama kami dan kami bersetuju dengan gembira. Sebuah keluarga Malaysia memuji kami, mengatakan sungguh baik melihat keluarga besar seperti itu melancong bersama. Makan tengah hari adalah di sebuah restoran peranakan tradisional. Berpakaian tradisional dan makan di restoran menjadikan suasana lebih istimewa. Bahagian dalam restoran juga dihiasi dengan gaya antik. Kami dibimbing ke bilik pribadi. Selepas menanggalkan kasut dan masuk, saya terkejut melihat hidangan yang dihidangkan. Terdapat lebih daripada 10 jenis makanan dalam pinggan kecil. Terdapat ayam, pong teh, tauhu goreng, sayur campur, dan banyak lagi. Setiap satu mempunyai rasa yang berbeza dan kami dapat merasakan bahawa semuanya dibuat dengan teliti. Hidangan utama ialah ikan steam Nyonya. Bahan-bahan direbus sehingga lembut dan kuahnya sangat kaya. Semasa makan, tuan punya datang dan memperkenalkan hidangan kepada kami. Dia memberitahu kami bahan-bahan yang digunakan untuk setiap hidangan dan maknanya. Makanan Malaysia bukan hanya untuk mengisi perut, tetapi juga mengandungi falsafah, mengambil kira musim dan menghargai perpaduan. Pada sebelah petang kami merasai upacara teh tradisional. Kami menonton persembahan seni teh di rumah teh dan mencuba membancuh teh sendiri. Guru menunjukkan proses membancuh teh langkah demi langkah. Suhu air masa membancuh dan cara menuang teh, semuanya ada kehalusannya. Selepas mencuba membancuh teh sendiri, ia lebih sukar daripada yang disangka. Mengawal sudut air dan masa membancuh tidak mudah. Tetapi proses itu sendiri seperti meditasi. Hati menjadi tenang semasa proses membancuh teh. Kami minum teh yang telah dibancuh. Ia adalah teh boh Bukit Tinggi. Rasa pahit yang tulen dan aroma yang jernih berharmoni. Guru menjelaskan bahawa rasa seduhan pertama, kedua dan seterusnya adalah berbeza. Malah selepas merasai dengan teliti. Pada mulanya ia adalah aroma teh yang kuat, kemudian beransur-ansur menjadi lebih lembut, dan akhirnya meninggalkan rasa manis yang samar-samar di mulut. Hari di mana kami memakai pakaian tradisional dan merasai budaya tradisional adalah sangat istimewa. Saya menyadari bahawa Malaysia bukan sahaja mempunyai sisi moden, tetapi juga sejarah dan tradisi yang mendalam. Perkara yang lebih mengesankan ialah tradisi itu bukan sahaja wujud di muzium, tetapi hidup dan wujud dalam kehidupan seharian orang ramai. Pada waktu malam kami memulangkan pakaian dan bertukar kembali kepada pakaian moden, tetapi pengalaman hari itu seolah-olah akan kekal lama dalam ingatan. Sepupu-sepupu juga terus melihat foto-foto dan gembira. Nenek berkata, baju kebaya itu sangat cantik dan ingin membawanya pulang. Pada awal pagi hari ke-6 sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Datuk berkata dadanya sakit. Oleh kerana beliau mempunyai tekanan darah tinggi, kami sangat bimbang. Saya segera mendial 999. Perkhidmatan terjemahan.
Bahasa Inggris disambungkan. Selepas menerangkan keadaan, pihak di sana menjawab bahwa ambulans sedang dalam perjalanan. Sungguh mengejutkan, dalam masa kurang daripada 5 minit selepas menamatkan panggilan, ambulans tiba di hadapan hotel. 2 orang paramedik datang dengan pengusung dan peralatan pertolongan cemas. Mereka kelihatan pantas dan profesional. Mereka mengukur tekanan darah dan nadi Datuk dan melakukan pemeriksaan ringkas. Mereka membuat kesimpulan bahwa beliau perlu dibawa ke hospital. Saya, Datuk dan Nenek menaiki ambulans bersama-sama. Ambulans dilengkapi dengan peralatan perubatan terkini. Semasa bergerak, mereka terus memeriksa keadaan Datuk dan menghubungi hospital terlebih dahulu untuk membuat persiapan. Apabila tiba di Jabatan Kecemasan, hospital kaki tangan perubatan sudah menunggu kami. Kami segera dibawa ke bilik pemeriksaan untuk menjalani elektrokardiogram, ECG, dan ujian darah. Semua proses adalah pantas dan teratur. Sama sekali tiada diskriminasi atau diletakkan di belakang kerana kami orang asing. Mujur tiada masalah besar. Keputusan diagnosis ialah simptom sementara yang disebabkan oleh keletihan perjalanan dan kurang penyesuaian dengan perbezaan masa. Doktor menjelaskan secara terperinci dalam bahasa Inggris. Beliau berkata hanya perlu makan ubat dan berehat selama kira-kira sehari dan semuanya akan baik-baik saja. Perkara yang saya bimbangkan ialah kos. Walaupun kami mempunyai insurans pelancong luar negara, saya tertanya-tanya berapa kos untuk menggunakan jabatan kecemasan dan pelbagai ujian. Apabila saya menerima bil di kaunter bayaran, ia jauh lebih murah daripada yang disangka. Kos penggunaan ambulans, yuran rawatan kecemasan, dan yuran ujian semuanya berjumlah kira-kira RM1.000, yaitu hanya lebih €200. Kaki tangan menjelaskan bahwa kos perubatan di Malaysia agak berpatutan. Beliau berkata kerana sistem perlindungan kesihatan awam sangat lengkap, ia lebih murah untuk penduduk tempatan menggunakannya. Beliau juga memperkenalkan bahawa bagi orang asing, selagi mereka mempunyai insurans pelancong majority cost, boleh dituntut semula. Saya menarik nafas lega apabila meninggalkan hospital. Saya bimbang apa yang perlu dilakukan jika berlaku kecemasan di luar negara. Sungguh menakjubkan bahawa kami dapat menerima tindak balas yang begitu pantas dan profesional. Pada saat itu saya merasai sendiri betapa canggihnya sistem kesihatan Malaysia. Kami kembali ke hotel dan Datuk berbaring di katil. Beliau mengambil ubat yang diberikan oleh doktor dan berehat. Ahli keluarga semua melihat dengan wajah bimbang. Tetapi menjelang petang, Datuk telah banyak pulih. Wajahnya bertambah baik dan beliau juga makan malam. Keesokan paginya, Datuk berkata beliau baik-baik saja. Beliau berkata, beliau mahu meneruskan perjalanan, tetapi kami memutuskan untuk tidak memaksa. Kami mengubah rancangan. Kami memutuskan untuk tidak menjadualkan aktiviti yang berat, sebaliknya berehat santai, hanya berjalan-jalan ringan. Petang itu kami berjalan-jalan di sebuah taman kecil berhampiran hotel. Datuk berjalan perlahan-lahan melihat sekeliling. Kemudahan taman sangat lengkap, orang ramai duduk berehat di bangku, kanak-kanak berlari-lari. Ia adalah pemandangan yang damai. Semasa berehat di bangku, seorang nenek tempatan datang. Walaupun dia bercakap dalam bahasa Melayu, kami dapat berkomunikasi melalui aplikasi terjemahan. Dia bertanya dari mana kami datang. Saya menjawab bahawa kami dari Czech. Dia gembira dan menggenggam tangan saya. Dia mengeluarkan gula-gula dari poketnya dan memberikannya kepada sepupu-sepupu. Saya berbual lama dengan nenek itu. Dia bertanya berapa ramai cucu yang saya ada, sama ada keluarga sihat dan bagaimana perjalanan kami. Walaupun perbualan melalui aplikasi terjemahan agak perlahan, niat hati kami disampaikan sepenuhnya. Semasa berpisah, nenek itu melambai tangan meminta kami datang lagi. Pertemuan singkat itu sangat hangat. Saya merasakan bahawa, walaupun bahasa berbeza, hati manusia adalah sama. Saya menyedari betapa mendalamnya sifat peramah orang Malaysia. Sungguh menyentuh hati bahawa mereka begitu mesra kepada orang asing. Malam itu kami makan malam ringkas menggunakan perkhidmatan bilik hotel. Datuk kelihatan pulih sepenuhnya. Nampaknya kami boleh meneruskan jadual biasa mulai esok. Ahli keluarga semua berasa lega. Pada hari ke-7 media sosial saya mula berubah. Foto dan video yang saya siarkan semasa perjalanan mula menerima banyak komen. Pada mulanya, ia adalah tindak balas daripada rakan-rakan. Semuanya adalah soalan seperti, adakah Malaysia benar-benar sebersih itu? Adakah selamat? Minat rakan-rakan dicek semakin meningkat. Apabila saya menyiarkan foto makanan kedai serbaneka, tindak balasnya sangat hangat. Ramai yang memberi komen mengatakan sukar untuk percaya bahawa pelbagai jenis makanan boleh didapati pada jam 12 malam. Video MRT juga sama.
Ramai yang bertindak balas bahwa sungguh menakjubkan ada MRT yang begitu bersih dan tepat. Seorang rakan menghantar mesej mengatakan dia pergi ke Pasar Raya Borova, Pasar Raya Asia di Prague. Dia berkata, selepas melihat video saya, dia mahu makan makanan Malaysia. Dia berkata, dia membeli kuih tart nanas dan mie segera. Seorang rakan lain juga berkata dia mula menonton drama bersiri Malaysia. Kakak saya berkata dia terus ditanya oleh rakan sekerja. Semuanya mengenai bagaimana untuk bersiap sedia untuk perjalanan ke Malaysia, berapa kosnya, dan sama ada ia selamat. Beberapa rakan sekerja berkata mereka sudah menyemak tiket kapal terbang. Perjalanan kami memberi kesan kepada lebih ramai orang daripada yang kami sangka. Malam sebelum pulang ke Czech, kami mengadakan pertemuan keluarga. 20 orang berkumpul dan masing-masing bercerita tentang perasaan mereka terhadap perjalanan ini. Datuk mula-mula bersuara. Beliau berkata beliau tidak pernah melihat negara yang begitu teratur, aman dan selamat. Beliau juga memuji orang ramai yang mesra dan sistem yang hebat. Nenek berkata makanan benar-benar sedap. Beliau berkata sungguh baik kerana dapat makan makanan yang sihat dan pelbagai setiap hari. Beliau juga berkata terutamanya hidangan sayur-sayuran banyak, jadi penghadamannya sangat selesa. Generasi ibu bapa kagum dengan sistem pengangkutan awam. Mereka berkata MRT yang begitu tepat dan bersih jarang ditemui di Eropah. Mereka juga berkata lift dan tangga bergerak dipasang di mana-mana jadi mudah untuk warga emas dan kanak-kanak bergerak. Bapa saudara saya terkejut dengan keupayaan teknologi. Beliau berkata sistem automasi, aplikasi terjemahan kedai tanpa juruang dan lain-lain teknologi berintegrasi secara semula jadi ke dalam setiap sudut kehidupan. Tetapi beliau paling terkesan dengan fakta bahawa teknologi itu bukan untuk menggantikan manusia, tetapi untuk membantu manusia. Sepupu-sepupu berkata Malaysia sangat menyeronokkan. Mereka berkata, terdapat banyak perkara yang boleh dinikmati oleh golongan muda seperti KTV, kafe siber dan pasar malam. Paling penting mereka berkata, mereka boleh berjalan-jalan dengan selamat sehingga larut malam. Saya berkata, keramahan orang Malaysia yang paling mengesankan saya. Apabila bertanya arah mereka akan berhenti dan memberitahu saya. Mereka akan sedaya upaya membantu dalam keadaan sukar. Sikap ini sangat hangat. Saya juga merasakan keprihatinan terhadap orang asing. Semua orang bersetuju bahawa mereka mahu datang lagi. 2 minggu terlalu singkat. Kami mahu melihat lebih banyak tempat dan mempunyai lebih banyak pengalaman. Seseorang mencadangkan bukan tahun depan, tetapi datang lagi tahun ini. Semua orang menyokong. Malam itu perasaan rindu timbul semasa mengemas beg. 2 minggu yang dihabiskan di Malaysia terasa seperti mimpi. Pada mulanya saya ragu-ragu apabila melihat video itu, tetapi setelah datang sendiri, saya mendapati ia lebih baik daripada dalam video. Ia adalah negara yang selamat, bersih dan mudah. Saat mendaftar keluar di Klia adalah yang paling menyedihkan. Kami tidak mahu pulang. Sepupu-sepupu juga terus merungut. Kami berjalan-jalan di kedai bebas cukai lapangan terbang dan membuat pembelian terakhir. Kami membeli produk penjagaan kulit, makanan ringan, teh dan mie segera. Kami juga membeli hadiah untuk rakan-rakan. Kami menaiki pesawat. Saya melihat keluar tingkap. Tanah Malaysia beransur-ansur menjauh. Saya berjanji dalam hati bahawa saya pasti akan datang lagi. Selepas penerbangan lebih 10 jam, kami tiba di Prague. Kami kembali ke rumah yang biasa, tetapi hati terasa kosong. Perubahan bermula pada hari kedua selepas pulang. Panggilan telefon dan mesej daripada rakan-rakan yang bertanya tentang perjalanan ke Malaysia datang bertubi-tubi. Apabila keluar minum kopi, kami hanya berbual tentang Malaysia. Semua orang sangat berminat. Di tempat kerja juga sama. Rakan sekerja meminta saya bercerita tentang Malaysia semasa waktu makan tengah hari. Mereka kagum apabila saya menunjukkan foto. Beberapa orang berkata mereka sudah menempah tiket kapal terbang. Seorang rakan sekerja berkata dia mula belajar bahasa Melayu. Saya terkejut apabila pergi ke Pasar Raya Borova, Pasar Raya Asia berhampiran rumah. Jelas sekali bilangan orang Czech telah meningkat. Tempat yang dahulunya hanya dikunjungi oleh orang Asia kini mempunyai lebih ramai pelanggan tempatan. Tuan punya kedai menyambut dengan gembira mengatakan perniagaan sangat baik. Kira-kira sebulan kemudian kumpulan sembang keluarga kembali aktif. Sepupu-sepupu mula menonton drama bersiri Malaysia. Bapa saudara saya mencari berita Malaysia untuk dibaca. Nenek berkata dia membeli buku masakan Malaysia. Beliau mencuba membuat nasi lemak di rumah dan berkata ia sangat sedap. 3 bulan kemudian kami berkumpul lagi. Kali ini untuk merancang secara konkret rancangan untuk kembali ke Malaysia. Walaupun sukar untuk kesemua 20 orang pergi, kami fikir kira-kira 10 orang boleh.
Kami menetapkan tarikh dan mula menyemak tiket kapal terbang. Saya mula belajar bahasa Melayu. Saya mendaftar untuk kelas dalam talian belajar sedikit setiap hari. Saya belajar ucapan mudah dan ayat asas. Kali seterusnya saya mau memesan makanan dalam bahasa Melayu. Bilangan pengikut media sosial saya juga meningkat banyak. Orang yang berminat dengan perjalanan ke Malaysia terus menghantar mesej kepada saya. Kebanyakannya adalah kandungan yang meminta cadangan. Mereka bertanya, kemana hendak pergi, apa yang perlu dimakan dan bagaimana untuk bersiap sedia. Saya menjawab seberapa terperinci yang mungkin. Kira-kira setengah tahun kemudian saya benar-benar pergi ke Malaysia lagi. Kali ini 10 orang datuk nenek ibu bapa dan beberapa sepupu pergi bersama-sama. Oleh kerana ini adalah lawatan kali kedua, ia lebih santai. Kami pergi ke tempat yang kami lawati kali pertama dan juga meneroka tempat baharu. Perkara yang mengejutkan ialah kelajuan perubahan. Dalam masa setengah tahun, perkara baharu telah muncul. Laluan MRT baharu telah dibuka dan tempat pelancongan baharu juga muncul. Ia adalah bandar yang sentiasa membangun. Kini saya masih sentiasa memikirkan Malaysia. Saya dan keluarga sering pergi makan makanan Malaysia, menonton filem Malaysia, dan mengikuti berita Malaysia. Malaysia kini adalah negara istimewa bagi kami. Bukan hanya tempat untuk melancong, tetapi tempat di mana hati kami terhubung. Video pendek itu mengubah nasib keluarga kami. Saya belajar betapa pentingnya untuk mengalami perkara baharu tanpa prasangka. Malaysia mengajar kami banyak perkara. Ia menunjukkan kepada kami bagaimana masyarakat yang selamat, sistem yang cekap dan orang yang mesra dapat wujud bersama secara harmoni. Saya akan terus melawat Malaysia pada masa hadapan. Kini saya juga merancang untuk membawa anak-anak saya. Saya berharap lebih ramai orang dapat mengetahui wajah sebenar Malaysia. Saya berharap mereka dapat merasai sendiri perasaan yang tidak dapat disampaikan sepenuhnya oleh video atau foto. Sampai di sini sahaja kisah hari ini. Bagaimana kisah perjalanan 2 minggu keluarga besar Czech seramai 20 orang ini? Sila tinggalkan komen sokongan yang hangat untuk pemilik cerita. Ini adalah kisah yang dibawakan oleh Stesen Emosi. Jika Anda suka kisah ini, sila tekan suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.